Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali di channel Cikgu Fariza Zaki untuk perkongsian mata pelajaran geografi. Untuk hari ini, Cikgu akan kongsikan geografi fizikal iaitu cuaca dan iklim di Malaysia. Jom belajar geografi bersama Cikgu Fariza Zaki. Apa yang akan anda pelajari? Standard pembelajaran untuk hari ini. Pertama, mengenal jenis dan ciri iklim di Malaysia. Kedua, menjelaskan ciri iklim khatulistiwa di Malaysia. Apakah jenis iklim di Malaysia? Malaysia mempunyai iklim khatulistiwa di mana panas dan lembap sepanjang tahun dialami oleh kawasan yang terletak di antara garisan lintang 0 darjah hingga 10 darjah U dan 0 darjah hingga 10 darjah S di garisan khatulistiwa. Mari kita lihat ciri-ciri iklim di Malaysia dari segi suhu, hujan dan angin. Ciri iklim khatulistiwa yang pertama dari segi suhu, di mana suhu iklim khatulistiwa adalah tinggi dan hampir sekata sepanjang tahun. Julat suhu tahunan kecil iaitu 1 hingga 3 darjah Celsius. Min suhu tahunan bagi iklim khatulistiwa adalah tinggi iaitu 27 darjah Celsius. Julat suhu harian besar iaitu 5 hingga 10 darjah Celsius bagi stesen berhampiran pantai, 8 hingga 12 darjah Celsius bagi stesen di pedalaman. Ciri iklim khatulistiwa yang kedua adalah hujan. Malaysia menerima hujan sepanjang tahun. Jumlah hujan tahunan kira-kira 2,600 mm. Taburan hujan tidak sekata kerana dipengaruhi oleh bentuk muka bumi dan tiupan angin monsun. Hujan maksimum diterima semasa peralihan monsun iaitu pada hujung bulan Mac hingga awal Mei dan Oktober hingga pertengahan November. Mari kita lihat jenis hujan di Malaysia. Pertama adalah hujan perolakan. Permukaan bumi dipanaskan oleh pancaran matahari. Air tersejat dan membentuk wap air. Udara panas bersama-sama wap air akan naik ke atmosfera sehingga sampai di paras yang tinggi. Udara menjadi sejuk dan mengalami proses pemeluwapan menjadi titisan air lalu membentuk awan cumulonimbus. Kebiasaannya, hujan lebat turun pada lewat petang disertai kilat dan petir. Yang kedua adalah hujan bukit. Hujan bukit turun di kawasan tanah tinggi yang menghadap udara lembap. Udara lembap dari laut dipaksa naik ke cerun bukit kerana dihalang oleh tanah tinggi. Udara menjadi sejuk dan wap air mengalami proses pemeluwapan menjadi titisan air lalu membentuk awan. Hujan lebat turun di bahagian cerun bukit yang menghadap udara lembap. Bahagian cerun yang terlindung menerima hujan yang sedikit dan dikenal sebagai kawasan lindungan hujan. Ini adalah peta taburan hujan tahunan di Malaysia 2016. Boleh lihat di petunjuk yang berwarna hijau muda, 1,800 adalah kawasan yang mengalami hujan yang sedikit sehinggalah berwarna ungu 4,400 mm menerima hujan yang lebat.
Kuala Pilah menerima hujan paling sedikit kerana terletak di kawasan lindungan hujan. Kuala Pilah yang terletak di Negeri Sembilan menerima purata hujan tahunannya kurang daripada 1,500 mm. Kawasan pedalaman Sarawak pula menerima hujan tertinggi kerana terletak di cerun bukit yang menghadap angin lembap. Purata hujan tahunan di pedalaman Sarawak melebihi 5,000 mm. Seterusnya, ciri iklim khatulistiwa yang ketiga iaitu angin. Kita akan lihat angin tempatan, angin Sumatera dan angin monsun. Mari kita lihat angin monsun. Angin monsun terdiri pada dua. Yang pertama adalah angin monsun timur laut. Angin monsun timur laut bertiup dari awal bulan November hingga Mac, bermula dari pedalaman benua Asia. Angin monsun timur laut bertiup merentasi Laut Cina Selatan dan sampai ke Malaysia sebagai angin monsun timur laut. Angin monsun timur laut membawa hujan lebat ke pantai timur semenanjung Malaysia, kawasan barat Sarawak, serta pantai utara dan timur Sabah. Yang kedua adalah angin monsun barat daya. Angin ini bertiup daripada pertengahan bulan Mei hingga akhir bulan September. Angin monsun barat daya berasal dari benua Australia. Bertiup merentasi lautan Hindi dan sampai di Malaysia sebagai angin monsun barat daya. Angin monsun barat daya membawa hujan yang sederhana lebat ke Malaysia kerana dihalang oleh tanah tinggi di Sumatera, Indonesia. Seterusnya, angin Sumatera. Angin Sumatera bertiup dari bulan April hingga Mei dan September hingga Oktober. Angin ini berasal dari Sumatera, Indonesia. Dikenali sebagai squall. Angin Sumatera bertiup dengan kencang secara tiba-tiba pada waktu malam hingga subuh ke pantai barat semenanjung Malaysia, terutamanya dari Pelabuhan Kelang hingga ke Johor Bahru. Angin Sumatera membawa hujan lebat yang disertai kilat dan petir. Yang ketiga adalah angin tempatan. Angin tempatan terbahagi pada dua. Yang pertama adalah bayu laut. Bayu laut di mana angin tempatan yang berlaku pada waktu siang di kawasan berhampiran pantai. Berlaku kerana tekanan udara di permukaan laut adalah lebih tinggi daripada tekanan udara di daratan. Udara bergerak dari laut yang bertekanan tinggi ke daratan yang bertekanan rendah. Angin tempatan yang kedua adalah bayu darat. Angin tempatan yang berlaku pada waktu malam di kawasan yang berhampiran pantai. Bayu darat berlaku kerana tekanan udara di daratan adalah lebih tinggi daripada tekanan udara di permukaan laut. Udara bergerak dari daratan yang bertekanan tinggi ke laut yang bertekanan rendah. Sekian saja untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di perkongsian akan datang.